Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah, khudh bi yadi qalat saylati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk kita bersambung kembali pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, yang di mana di dalam kitab ini dimuatkan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehidupan Nabi, akhlak Nabi, fizikal Nabi dan sebagainya. Dan kita dalam bulan Rabiul Awal memang menjadi keutamaan kepada kita lah, orang awam dan juga para asatizah dan juga ulama kita, untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, untuk kita ambil berkat kitab ini sempurna dengan bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Kita masuk kita masih lagi pada bab yang ke-11 berkenaan dengan capal Nabi SAW. Kita masuk pada hadis yang ke-78 berkenaan dengan larangan memakai sebelah capal. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kamu berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Pakailah kedua-duanya atau buangkan kedua-duanya. Yang ni, hadis ni nak ceritakan kepada kita berkenaan dengan larangan kita ini memakai sebelah capal saja. Contohnya kita pakai capal sebelah kanan atau kiri saja. Disebabkan apa? Disebabkan salah satu daripada capal tersebut dia rosak ataupun dia koyak dan sebagainya, menyebabkan kita tak boleh nak pakai lah. Dan Nabi SAW melarang kita memakai sebelah capal saja. Kalau dalam hadis ni disebutkan, kalau nak pakai, pakailah kedua-duanya. Kalau tak nak pakai, buang dua-dua sekali. Jangan pakai sebelah saja. Jadinya larangan ini pengajaran yang kita boleh ambil adalah larangan memakai sebelah capal saja. Menurut Imam An-Nawawi, berdasarkan hadis ini dimakruhkan berjalan dengan memakai sebelah capal disebabkan sebelah capal, sebelah kasut atau sebagainya, kecuali kerana tidak dapat dielakkan, yakni kerana ada alasan atau keuzuran. Ini makruh kita pakai sebelah capal saja. Makruh kita pakai sebelah kasut saja atau selipar saja. Kalau nak pakai dua-dua sekali ataupun buka kedua-duanya sekali. Ulama berkata sebabnya adalah kerana perbuatan tersebut kelihatan hodoh, mendera diri, merosakkan kehormatan, menyukarkan berjalan dan mungkin menyebabkan tergelincir. Jika sebelah capal rosak kerana terputus tali atau sebagainya, buangkan kedua-duanya dan jangan berjalan dengan memakai sebelah sahaja.
Jangan memakai sebelah saja. Ni saya ada dapat satu pengajaran lah daripada ni daripada ada satu kitab yang saya belajar ataupun kitab yang saya pelajari. Ini kitab Risalah Al-Mu'awanah. Ada dalam tu kami belajar dengan Ustaz Mokti. Dia kata setiap anggota kita ini kita ada tanggungjawab terhadap setiap anggota badan kita. Kita ada tanggungjawab di setiap anggota badan kita. Kalau kita ini hanya kalau contoh macam kasut kita rosak atau slipper kita rosak sebelah kanan, so jangan kita pakai kasut yang elok saja, yang belah kiri je kita pakai, yang belah kanan kita tak pakai. Itu menandakan kita telah mengkhianati tanggungjawab kita dekat kaki sebelah kanan. Kita telah mengkhianati tanggungjawab kita pada kaki sebelah kanan. Kalau nak dia sama, tak payah pakai dua-dua ataupun buka dua-dua sekali. Jangan pakai sebelah sajalah. Itu kita takut-takut kita ini mengkhianati ataupun kita tak bagi tanggungjawab kita terhadap anggota yang kasut kaki yang kasut yang rosak tu lah. So lebih baik kita ini buang dua-dua sekali. Maksud buang ni tak pakai kasut tu lah, tak pakai slipper ataupun capal tu, tak pakai dua-dua, tak pakai sepasang, ataupun kita pakai dua-dua sekali walaupun kasut itu kasut yang dia rosak ataupun terkoyak. Tapi kebiasaannya memang kita tak pakailah, tak pakai kedua-duanya sekali. Itu. So kita kena jagalah. Nabi melarang perbuatan sedemikian dengan larangan yang makruh, maka ikutlah apa yang Nabi SAW kata. Kalau Nabi kata tak boleh pakai sebelah saja, maka kita jangan pakai. Kita jangan pakai sebelah kasut ataupun sebelah selipar. Kita pakai kedua-duanya ataupun kita buang kedua-duanya. Sebab kita nak apa? Kita nak beramal dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan makruh, dilarang. Nabi menegah sahabatnya untuk memakai sebelah capal sahaja. Itu kita follow, kita ikut. Okay, seterusnya hadis yang ke-79, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kul ya'ni ar-rijal ya'ni ar-rajula bishimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidah. Diriwayatkan daripada Jabir, maksudnya seorang lelaki, diriwayatkan daripada Jabir bahawa Nabi SAW menegah seseorang makan dengan tangan kirinya atau berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Hadis ni dia bagi tahu Nabi melarang makan dengan tangan kiri dan juga berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Nabi larang. Jadinya larangan makan menggunakan tangan kiri ini kecuali jika terpaksa, seperti tangan kanan luka, lumpuh dan sebagainya, dan tidak memiliki tangan kanan atau sebagainya, dia punya tangan dia kudung ataupun tangan dia patah ke apa, hanya ada tangan kiri saja, maka hukum ini sama bagi lelaki dan wanita. Kalau ni larangan menggunakan tangan kiri lah. Tapi kalau tangan kanan kita ini dia sakit dan sebagainya, lumpuh dan sebagainya, maka haruslah untuk menggunakan tangan kiri. Tapi ini itu kalau ada sebab-sebab tertentu lah, bukan buat suka-suka. Kalau buat suka-suka, Nabi SAW larang lah. Dan juga hadis ini juga dia menerangkan Nabi itu menegah daripada memakai sebelah capal saja. Larangan ini pun telah kita huraikan tadi. Dia samalah, larangan makruh. Larangan makruh, tidak, dia bukan larangan yang haram, dia hanya larangan makruh. Larangan makruh sajalah untuk menggunakan memakai capal sebelah saja, memakai capal sebelah saja. Okey, termasuk pada hadis yang ke-80, yakni mendahulukan sebelah kanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza inta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal faltakunil yamin
awwalahuma nut'alu tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila sesiapa daripada kamu memakai capal, maka mulalah dari sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, maka mulalah dari sebelah kiri. Maka jadikanlah kanan sebagai paling awal ketika memakainya dan paling akhir ketika menanggalkannya. Ini kena utamakanlah anggota sebelah kanan. Kalau kita pakai capal sebelah kanan dahulu, baru kita pakai sebelah kiri. Dalam hadis ni Nabi SAW memerintahkan kita lah agar memulakan dari sebelah kanan ketika memakai capal. Namun tatkala menanggalkannya, hendaklah bermula dari sebelah kiri, yakni menanggalkan capal sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian barulah sebelah kanan. Kalau nak pakai kaki kanan, pakai capal dulu baru kaki kiri. Tapi kalau nak buka yang kiri dulu, kemudian baru yang kanan. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi pengajaran daripada hadis ni adalah galakkan untuk kita ini mendahulukan kaki kanan ketika memakai kasut atau selipar, dan mendahulukan kaki kiri ketika menanggalkannya. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kata Al-Khattabi dan Al-Halimi, kasut memberi kehormatan kepada kaki dengan menjaga kaki daripada kekotoran atau perkara yang menyakitkannya. Oleh sebab sebelah kanan lebih mulia daripada sebelah kiri, maka Rasulullah SAW menyukai untuk memulakan dengannya semasa memakai capal dan mengakhiri dengannya semasa menanggalkan capal, supaya dengan lebih lama capal berada di sebelah kanan dari sebelah kiri, akan bertambahlah kehormatan bagi kaki sebelah kanan. Ini Nabi SAW capal ini dia mulia sebab dia jaga kita punya kaki daripada sebarang kekotoran lah, sebarang kekotoran dan perkara-perkara yang menyakitkan lah, capal ataupun selipar ini ataupun kasut ini. Jadinya Nabi SAW memuliakan, Nabi mengatakan bahawa anggota kanan itu bermula dengan kanan itu lebih mulia, maka Nabi SAW pakai kasut ataupun pakai capal menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Tapi kalau nak buka kasut kaki kiri terlebih dahulu. Sebab kenapa buka kasut kaki kiri terlebih dahulu? Sebab nak bagi lama kaki kanan itu pakai capal. Sebab kan dia capal itu dia berbentuk dia menjaga kaki lah, lebih lama dia menjaga kaki daripada menjaga kaki kanan daripada kaki kiri. Itu yang pengajaran yang kita boleh ambil untuk pakai capal. Ini hebatnya hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ini macam saya sebutkan semalam hanya menceritakan berkenaan dengan capal saja, berkenaan dengan selipar, tetapi pengajarannya sangat-sangat baik untuk kita ini amalkan, untuk kita ini faham bagaimana Nabi SAW kehidupan sehariannya, daripada segi pemakaian baju ke dan sebagainya, pakai kasut dan sebagainya, semua itu ada pengajarannya. Nabi suka memulakan dengan sebelah kanan dan mengakhiri dengan sebelah kiri. Tapi kalau nak buka baju ataupun nak buka selipar ke, Nabi mulakan dengan anggota sebelah kiri terlebih dahulu. Itu Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana untuk kita ini beramal mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Dan insyaAllah hadis yang terakhir pada hadis yang 81 ni insyaAllah kita akan sambung esok. Jadi ada petang ini hanya 3 hadis lah, 78 sehingga 80. 3 hadis kita baca, moga-moga ada manfaatnya lah untuk kita ini faham bagaimana Nabi SAW, kaedahnya bagaimana cara Nabi SAW itu memakai capal ataupun beramal dengan memulakan dengan anggota bahagian kanan terlebih dahulu untuk dia muliakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah setakat itu sajalah perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah pada petang ini. Moga-moga dengan berkat kita baca kitab Syama'il ini sebenarnya, dengan berkat ni insyaAllah
Allah permudahkan segala urusan kehidupan kita. Allah memudahkan segala perkara yang akan kita lakukan ataupun yang sedang kita lakukan. Allah mudahkan. Kalau ada yang nak berhajat dan sebagainya, bolehlah kita bertawassul dengan kitab Syama'il Muhammadiyah, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita baca hadis Nabi ini, dan kemudian kita bertawassul menggunakan amalan kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Supaya apa? Supaya dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.